A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat berjumpa sekali lagi. Dan mungkin ada di antara kita yang pertama kali datang. Selamat datang kepada semua yang mengikuti kelas nak belajar lagi. Ya, insya-Allah seperti mana maklum, setiap hari Ahad kita akan belajar tentang fardu ain. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung topik yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas insya-Allah. Saya nak mulakan dengan satu pantun TikTok. Ya. Anak kuda, apa nama dia? Anak kuda, anak katak. Minggu lepas saya tak ada, rindu tak? Jawab. Okey, gurau-gurau je insya-Allah. Mak-ajar jangan ikut-ikut saya pula ya. Bukannya Pak Haji jangan pula nak pick up lain dengan mak-ajar. Ibu saya tak kan contohnya kan. Baik, alhamdulillah kita dapat bersambung balik pada hari ini, dan di mana insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama mula berkongsi tentang bab jenazah. Jadi kita akan mulakan hari ini. Saya nak mengajak semua pada hari ini untuk kita mulakan dengan membaca Asmaul Husna. Kita rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rindu dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan baca pelan-pelan. Ya, semua akan boleh lihat kat sini saja. Tidak ada dalam mana-mana buku nota, slides yang ada. Jadi sama-sama kita ingat pada nama-nama Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita agar ingat kepada Allah, dan barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama-sama dengannya. Dan malah sesiapa yang menghafal nama-nama Allah, iaitu Asmaul Husna, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Maka marilah zahirkan rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-namanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim,
يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا ولي يا حميد يا مرسي يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مليك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Pada sama-sama kita baca surah Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita. Di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan syifa, kesembuhan. Di antara kita, keluarga kita yang sedang ada masalah, mudah-mudahan diberikan bantuan oleh Allah. Dan juga di antara kita, keluarga kita yang mempunyai hajat, mudah-mudahan apa jua hajatnya tercapai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, kenalan kita yang sedang menaikkan umrah ataupun yang bakal menaikkan umrah, mudah-mudahan mendapat umrah yang mabrurah dan diberikan kemudahan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan kepada kedua ibu ayah kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, berikan pada mereka kesihatan dan kekuatan. Ibu ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang saleh dan yang salihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkati segala apa yang telah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kongsikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ala hadiniyah wa quluniyatil salihah wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik abang, kakak, ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita. Minggu lepas Ustaz Syafaat dah berkongsi tentang bab apa? Solat. Solat apa minggu lepas? Solat Jumaat. Solat Jumaat, betul tak? Ya. Saya yang tak datang saya tahu macam mana orang yang datang ni. Kan? Solat Jumaat, ya, solat Jumaat minggu lepas kita telah Ustaz Syafaat dah bersama-sama. Cuma hari ini insya-Allah kita akan skip this topic. Ya, kita akan skip this topic. Pasal topik ini insya-Allah akan disampaikan sendiri oleh Ustaz Syafaat. Ya, akan disampaikan oleh Ustaz Syafaat nanti insya-Allah. Pasal kalau saya yang mengajar, saya biasanya ada praktikal. Ya, praktikalnya kita kena pergi luar negeri. Ya, kita pergi luar negeri. Tapi kalau bawa saya tak main Johor, saya tak main Melaka. Ya, saya kena main dekat Australia, New Zealand, kan? Itu level saya lah, level saya. Tapi sponsor oleh pelajar-pelajar. Saya pergi free je, ya. Saya nak minta maaf, kurang aja ya. Jangan dekat saya, jangan kena ngadi pula tak. Saya ini insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz Syafaat nanti, ya, bila sampai masanya. Tapi hari ini insya-Allah saya nak cover satu topik selepas itu, iaitu berkenaan bab persiapan hadapi kematian ataupun solat jenazah. Ya, solat jenazah. Ada tak di muka surat apa? Boleh tengok kan? 26 selepas topik solat musafir, solat qasar jamak, terus solat jenazah kan? Betul tak? Terus solat jenazah kan? Jadi siapa-siapa yang ada buku nota boleh buka muka surat 26 ya, 26 insya-Allah. Siapa yang tak ada, yang nak dapatkan ada di dekat luar insya-Allah, ya, boleh dapatkan siapa yang nak, ya. So dalam solat jenazah ini kita tahu solat untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, solat orang untuk orang yang dah meninggal. Kalau orang yang masih nazak, orang yang masih dalam keadaan sakit kuat, tak ada namanya solat jenazah. Ya, jenazah hanyalah bila mana dah confirm dia meninggal. Ya, meninggal. Dan kadang-kadang bila saya kata dah confirm meninggal tu, maknanya memang sudah disabitkan, telah ditetapkan sudah meninggal. Ya, baru-baru ni ada teman kita, dia kongsi dalam WhatsApp group. Dia memang dah bilang kita, maknya memang tengah sakit kuat. Ya, maknya sedang sakit kuat. Jadi saya kata okeylah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan sebagainya. So dia share, dia kata okey, dah dapat berita maknya meninggal. Kita pula cakaplah inna lillahi wa inna rajiun, ya. Salam takziah, doakan. Dah panjang lebar berbual, dia cakap back, dia kata sorry, false alarm. False alarm. Orang tu masih hidup lagi sebenarnya, kan. So benda ini kena berjaga-jaga, ya. Lebih-lebih lagi kadang-kadang orang kongsi dekat Facebook kan, oh dia meninggal, terus semua orang share. Padahal member tu masih hidup lagi, ya. Jadi kalau ada orang cakap ada orang meninggal, kita pastikan dahulu, jangan nak main share dulu. Tengok dulu betul ke orang tu dah meninggal, betul ke, barulah kita kongsi. Kesian, ya. Kesian kepada orang-orang yang keluarganya yang mungkin tak tahu pun, dah meninggal. Rupanya belum meninggal rupanya, ya. So kita kena pastikan orang tu sudah meninggal, barulah adanya solat jenazah. Solat jenazah pula bila kita buat hanya bila mana jenazah itu sudah dikafankan. Ya, maknanya bukanlah dia meninggal terus semayang jenazah, tidak. Dia ada proses dia ada dia punya urusan dia. Urusan dia ada 4 perkara kan? Apa tu? Ingat lagi tak? Tahu tak apa? 4 perkara tersebut. Pertama ialah kita mandikan jenazah itu, ya, mandikan. Selepas mandi barulah kita kafankan. Lepas kafankan barulah kita solatkan. Lepas solat baru kita pergi ke kubur, ya, pergi ke kubur. Jadi dia ikut urutan, dia mesti ikut urutan. Dia tak boleh cakap, ustaz saya semayangkan dululah ustaz, saya dah ada kerja ni, saya nak semayang je dulu. Tak boleh. Solat hanya dibolehkan apabila sudah dikafankan. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan ni. So siapa-siapa yang pernah ikut kelas saya dahulu, memang saya bila mana solat jenazah ini, saya akan juga kongsi kepada para jemaah tentang tanggungjawab kita sebagai pewaris. Kita sebagai pewaris kan, kita bila mana mak kita meninggal, bapa kita meninggal, anak kita meninggal, ya, maka kita apa yang harus kita lakukan selepas dah kebumikan? Adakah 4 itu cukup ataupun ada tak urusan-urusan lain? InsyaAllah kita akan kongsikan benda basic je.
Ya, benda-benda basic je. Tapi janganlah tanya saya pasal harga rumah lah, rumah macam ni lah, urusan lawyer lah, orang rebu kan. Ini semua nak kena ada kelas yang lain. Kelas yang lain. Kalau cakap ustaz, kalau harta dia dalam negara, dua negara, bawah negeri, bawah laut, atas udara, macam-macam kan harta dia, itu lain cerita. Itu kelas lain, itu topik lain yang untuk kita bincangkan bersama. So, dalam masa 2 minggu ni insya-Allah kita akan cuba cover tentang 4 atas tadi. Solat jenazah, pasal adab, pasal urusan selepas kebumikan dan juga hal-hal berkaitan. InsyaAllah kita akan sama-sama kongsikan dalam masa 2 minggu ini insyaAllah. Jadi kalau boleh jangan skip minggu depan pun jangan skip kalau nak sambung. Ya, kecuali lah kalau minggu depan kita pula jadi jenazah. Itu tak tahulah. Kalau dah jadi jenazah, kita sama-sama solatkan. Kan? Mungkin kita yang cakap ni pula yang jadi jenazah. Jangan lupa solatkan. Kan? Jangan Ustaz Harun dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang tapi tak buat apa-apa. Solatkanlah jenazah ya. Solatkanlah jenazah ya. Pernah sekali dekat cakap pasal ni kan. Dulu saya kerja dekat Majlis Tentera, dekat berita surat khabar keluar. Surat khabar tu keluar, surat khabar maknanya satu Singapura tahu kan. Dia keluar surat khabar keluar, dia kata ustaz yang menguruskan program tattoo meninggal. Dah semua orang call office. Nampak sayang juga korang pada aku. Ya, dia orang call. Ustaz Harun apa saya dengar Ustaz Harun dah meninggal. Ni siapa? Ni Ustaz Harun. Ustaz Harun. Ustaz Harun. Ustaz masih hidup lah, takkanlah belum dah mati cakap dengan kau kan. Rupanya pasal berita tu dia taruh punya menguruskan program tattoo. Tapi salah, maknanya yang menguruskan tu saya. Ya, jadi orang ingat saya lah yang meninggal. Yang meninggal tu ustaz lain, ustaz juga. Tapi dia hanyalah sebagai pegawai di Majlis Tentera masa tu. Ya, jadi orang salah faham ya. Jangan pula kita tiba-tiba dah solat jenazah, gaib, kesian Ustaz Harun tak dapat semainkan jenazah, semainkan kat rumah ya. Pastikan dulu. Takut besok lusa nampak Ustaz Harun, kata dah mati hidup balik. Kan? Itu cerita lama ya. Jadi ya, mudah-mudahan Allah merahmati almarhum tersebut insya-Allah ya. Jadi itulah yang kita bincangkan selama 2 minggu ini insya-Allah. Ya, jadi kalau cakap pasal solat jenazah, pertama kita mesti ingat bahawasanya mati ini adalah benar. Mati itu adalah benar. Semua orang akan mati. Ada orang tak yang akan cakap, Ustaz saya tak akan mati, Ustaz saya kebal. Tak ada, semua orang akan mati. Yang hidup, yang sakit, yang tak sakit, yang tua, yang muda, yang ada sebab, yang tak ada sebab, semua orang akan mati. Semua orang akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan merasakan kematian. Cuma soalannya ialah bila kita mati. Ya, bila kita mati. Dekat mana kita mati kita pun tak tahu. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang usaha nak menjadi orang yang soleh, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak mati saat-saat kita sedang belajar, dalam saat-saat kita sembahyang, dalam saat-saat kita sedang bekerja, dalam saat-saat kita sedang masak, contohnya kan, tolong keluarga ya, dan sebagainya. Kita mati dalam keadaan tersebut. Kita tak nak kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tengah buat maksiat, ya, tengah mengumpat pasal orang, tiba-tiba mati, ya, tengah tiba-tiba nak membawang pasal orang, mati pula, contohnya kan. Jadi selepas ni nak membawang, tengok dulu. Lepas bawang ni mati tak? Contohnya kan. Takut-takut tak sempat nak bertaubat. Contohnya. Jadi kita usaha untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan, ya. Dan itulah yang sebenarnya. Sebab kalau kita pergi ke kubur itu, kita tengok contoh ni tiang lahat, itu adalah satu benda yang menginsafkan. That's why kalau kita pergi kubur, kalau orang yang pergi kubur dia tak merasakan apa-apa, maka something wrong dekat hati dia, something wrong dekat iman dia, something wrong dalam diri dia. Orang yang pergi kubur, nak tak nak dia akan mesti terlintas dalam hati dia, satu hari nanti aku akan balik kat sini. Rumah aku yang besar macam mana ke, harta aku yang besar macam mana, yang banyak macam mana ke, kereta aku yang mewah macam mana ke, inilah tempat aku asalnya. Inilah tempat yang aku akan balik, ya. So apakah amalan yang aku nak bawa? Aku tak bawa bank account aku tak bawa kredit card aku tak bawa kereta aku tak bawa anak-anak aku tak bawa pakaian-pakaian aku. Yang aku bawa hanyalah
amalan-amalan aku. Apa amalan yang aku dah siapkan supaya aku dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aku jumpa dengan Allah, inilah ya Allah, inilah amalan-amalan aku ya Allah. Inilah apa orang kata amal-amal soleh aku ya Allah. Ke banyak dosa yang kita akan tampilkan. Ya Allah, ini dosa-dosa aku ya Allah. Kan? Adakah itu yang kita nak harapkan, ya? So Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Bahwasanya apakah bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, ya. Memang kita kata biasanya yang tua akan pergi dulu, yang sakit akan pergi dulu, tapi memang kita dah kenal ramai orang di antara kenalan kita, kawan kita, keluarga kita yang sihat walafiat, dia yang pergi dulu. Ya, ramai ada yang mak bapaknya sakit, dia berpuluh-puluh tahun sakit, yang pergi anaknya dulu. Ya, ada yang suaminya sakit bertahun-tahun, yang pergi isterinya dulu. Faham? Ya, ada yang mak bapak hidup dah lama, ya, anak dia pula yang pergi dulu. Faham? So kita pun tak tahu, ya, bilakah giliran kita, ya, giliran kita. Ya, jadi bila kita pergi ke kubur, kita kena ada satu perkara yang mengisafkan bahawasanya kita ni akan mati. Apakah amalan yang aku sudah siapkan, ya. Dan kematian ini juga kata Nabi SAW, dia termasuk dalam hak-hak sesama Muslim yang bawah tu, ya. Apabila kita bertemu, kita ucapkan salam. Berjumpa, kita ucapkan salam. Salam ni can be Assalamualaikum or can be salam, ya, mana-mana boleh lah. Ataupun kalau kita jauh sangat, angkat tangan. Ataupun kalau kita dalam tandas, kita ginilah. Contohlah, ya, tak payahlah cakap salam. Ya, tuan-tuan sebelah ada Ustaz Harun. Ustaz kat sebelah je. Assalamualaikum Ustaz. Dalam toilet pun boleh salam-salam, kan? Tak payahlah, perubahan masing-masing sudahlah. Contohnya kan dalam tandas tu, ya. Jadi kalau jumpa, digalakkan untuk kita bersalam. Tapi kalau salam pun kita rasa berat, salam pun kita rasa nampak macam terlalu Muslim sangat, terlalu Islam sangat, senyumlah, ya, senyumlah, ya. Takkan senyum pun tak boleh, senyum, ya. Saya kadang-kadang ada orang kalau jumpa dengan saya dekat luar, orang tegur, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenal tak kenal? Wallahualam, ya. Kadang kita jalan, nanti orang tanya, kenal? Tak kenal. Orang tegur, kita jawablah. Kan? Kadang-kadang salah orang, kadang-kadang salah orang. Kadang-kadang ada orang berbual dengan saya, kau ni dah besar, ya? Besar? Tinggi pun. Kan? Dulu kat kampung kecil-kecil. Saya kata kampung bukan saya lahir flat. Tak, engkau dulu. Tak, tu abang-abang saya. Kadang-kadang salah orang. Kadang-kadang salah orang, kita mengiyakan je lah. Ya, macam tu macam kadang-kadang jumpa dengan saya, oh ni Ustaz masih kerja Masjid Asyakirin. Asyakirin? Jauh nak, tak pernah sign up for Asyakirin. Saya Darussalam. Oh Darussalam, bukan kat Asyakirin bukan. Asyakirin pula, ya. Apa Ustaz yang sama macam Asyakirin kat luar, ya. Saya baru-baru ni baru perasan ada tu nama Ustaz Harun Al-Rashid. Tak boleh jadi ni nama sama, kan? Nama nak kena lain. First time tengok Ustaz Harun Al-Rashid. Ustaz Syafaat dah ada nama. Kita ingat dia seorang je. Masjid Al-Firdaus, pegawai kat Masjid Al-Firdaus, satu-satu namanya Ustaz Muhammad Syafaat. Dah sama dah nama dia, Syafaat. Harun dah dua. Saya kata masa Syafaat dah lah, masa zaman kita pun dah habis. Kita boleh retire lah, kasih yang muda-muda ni take over lah. Kan? Take over lah. Jadi Harun yang dah tua ni, Syafaat yang dah tua ni, kita retire sudah lah. Kita retire lah sudah, ya. Pasal ustaz-ustaz yang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mendapat undangan, datang dapat undangan apa Ustaz? Tak kira lah apa undangan, majlis. Lagi kita orang Melayu ni banyak sangat undangan, ya. Majlis apa lagi? Majlis apa? Kahwin. Itu biasa lah. Apa lagi? Tunang pun panggil. Tunang panggil. Kahwin panggil. Cerai tak panggil. Cerai tak panggil. Alhamdulillah. Kan? Jadi kahwin panggil, tunang panggil. Apa lagi? Agak-agak majlis doa selamat, nak pas exam lah, nak pergi umrah lah dan sebagainya, kan? Doa selamat. Apa lagi? Orang Melayu kita tahlil, dah meninggal pun panggil, ya. Tahlil pula kadang-kadang ada tahlil yang ni, tahlil Ramadan pun ada. Sebelum Ramadan ni hot, kan? Sampai ada orang nak book saya, Ustaz tolonglah Ustaz bacakan tahlil. Tak maaf lah, ni sekarang musimnya Ustaz, musim tahlil. Kalau lah saya buat bisnes, memang saya untung lah, malam ni malam berapa, malam ni kat mana dan sebagainya, kan? Kau untung duit saja, untung makan, bawa balik makan, nasi biryani, nasi ambeng, kan? Macam-macam makan bawa balik, ya. Apa lagi? Sunat pun panggil, kan? Yang sunat tu anaknya pun panggil juga, birthday pun panggil. Itu semua majlis. Selagi majlis tu tak ada majlis, tak ada unsur-unsur maksiat, kita datanglah selagi mana
Boleh kan, kalau tak ada unsur maksiat, ada minum-minum, ada minum arak, ada joget-joget, kalau kita boleh elakkan, kita elakkan, kita pun tak terlibat. Tapi kalau kita kerja, itu memang urusan kerja, kita perlu terlibat, itu lain cerita. Ya, itu lain cerita. Kita datang because of pekerjaan, ya. Jadi kalau ada undangan datang. Kalau diminta nasihat, kita berikan. Kalau bersin, kita doakan. Ada orang bersin, kita doakan. Kalau contoh saya bersin, alhamdulillah, doakan balik macam mana? Yarhamukallah, yarhamukallah. Saya pula doakan balik, yahdikumullah. Doa mendoakan antara satu dengan yang lain. Kita ni pula bila orang bersin, apa ni bersin? Contoh kan, terbias contohlah kan. Doakan dia, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Itulah yang sebaik-baiknya. Kalau sakit, kita ziarah. Ziarah sakit. Dan sakit ni kata Nabi SAW bukanlah masuk hospital. Kalau kita dengar sakit aja, usahakan untuk ziarah. Dan ziarah orang kita pula lagi lain macam. Dia bukan hanya ziarah saja, tapi kita doakan. Dalam Islam, kita mendoakan juga. Doa untuk semoga cepat sembuh. Dan doa tu tak semestinya dalam bahasa Arab, tak akan mengurangkan apa-apa pun. Doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya, dengar kau sakit je, saya doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan ini semua sifat-sifat Nabi SAW. Nabi bila ziarah pada orang sakit, Nabi mendoakan pada orang sakit tersebut. Mudah-mudahan sakit kau ni digantikan dengan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat Nabi SAW, ya. Tapi apatah lagi kita bila ziarah, bawa buah tangan. Bawa buah tangan. Kadang-kadang bukan bawa buah je, macam-macam biskut lah, kadang-kadang coklat lah, ya. Apa-apa makanan kita bawa. Bagus, alhamdulillah, adanya hadiah. Dan apabila meninggal, iringilah jenazah tersebut. Saya kongsi tadi, saya kata kalau dekat Madinah, dekat Mekah, especially dekat Madinah lah, selepas solat jenazah, semua akan bawa jenazah tu masuk ke kubur Baqi' kan. Kubur Baqi' yang sebelah Masjid Nabawi tu kan. Tapi adakah mereka jalan? Mereka tak jalan, mereka lari, ya. Tapi bagi siapa abang-abang yang boleh lari, silakan lari. Kalau tak boleh lari, tak payah nak kejar jenazah tu. Takut nanti the next jenazah kita pula naik kat atas tu, ya. So ada orang bila saya lari, ustaz tak lari, tak apalah, korang nak lari-larilah. Kalau aku lari, the next jenazah ni kau yang bawa aku ke atas, ya. Tak payah, kita tahu kemampuan kita sendiri. Itu biasanya akan dibawa ke dalam kubur Baqi' dan akan disolatkan di sana insya-Allah, ya. Jadi itu untuk orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Itu kalau di kuburan. Jadi kita iringi jenazah tersebut. Ya, kita iringi jenazah tersebut. Dan kalau boleh sekurang-kurangnya kita solatkan jenazah. Kerana orang yang solatkan jenazah ini pahalanya besar, Bapak Kakak. Ya, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya dia mendapat pahala 1 qirat. 1 kali kita sembahyang jenazah, kata Nabi SAW, kita mendapat pahala 1 qirat. Dan qirat tu, ya, qirat tu adalah gunung besar yang dibayangkan Nabi adalah seperti gunung Uhud. Gunung Uhud. Siapa yang pergi Mekah nanti, pergi Mekah Madinah, nampak gunung Uhud, diberitahu ni adalah gunung Uhud, kita nampak masya-Allah besarnya pahala bagi orang yang lakukan solat jenazah. Kita pergi di umrah kan, boleh katakan setiap waktu ada solat jenazah. Setiap waktu 5 kali sehari, ya, ada solat jenazah. Setiap kali kita semayang bukan satu jenazah, kadang-kadang banyak jenazah. Ya, banyak jenazah telah ditaruh di situ, ya. Besar pahala yang ada. Kan? Jadi bila balik ke Singapura, dengar ada solat jenazah, laksanakan, usaha laksanakan, jangan tinggalkan. Ya, contoh lepas solat Jumaat, ya, diumumkan ada solat jenazah, semayang sekejap bang, 5 paling lama pun 10 minit je bang. Paling lama pun 10 minit je. Kita tunggu kapak kat luar, nak keluar pun kadang-kadang lebih daripada 10 minit. Dah, aku semayang jenazah pun lagi cantik. Ya, semayang jenazah dulu. Walaupun kita tak kenal orang tu, tapi dia adalah saudara kita. Muslimah boleh tak solat jenazah? Boleh. Tak ada yang mengatakan tak boleh. Jadi kakak, kalau contoh pergi ke pengurusan jenazah, saya kira lah jenazah tu semayang kat masjid ke, jenazah tu semayang dekat rumah ke, tolong solat. Tolong sebelum pergi ziarah jenazah itu, ambil wuduk dulu. Kalau kita rasa leceh ni nak ambil wuduk, sebelum pergi ambil
ambil wuduk. Pak Haji nak pegang, jaga jangan pegang. Kalau kau pegang, kau lah the next jenazah. Kan? Jangan cari pasal dengan aku. Contohnya, aku nak jaga wuduk ni. Contohnya kan. Jadi jaga wuduk supaya bila mana ada solat jenazah, kita dapat laksanakan bersama-sama. Ya, sama solat jenazah samalah. Lelaki kat depan, perempuan dekat belakang. Tolong tak? Ini adalah satu pahala yang Allah berikan kepada kita, peluang untuk Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tak kenal orang tu, laksanakan solat jenazah. Kadang-kadang saya kongsi dengan kawan-kawan kat kerja, kat Darussalam. Saya kata hari ni ada solat jenazah. Tolong sama-sama tinggalkan kerja kat office tu, solatkan jenazah. Jom. Ya, sekejap je 5 minit, keluar sekejap, semayang. Kita sama-sama dapat pahala ni, peluang ni. Kan? Jadi usahakan untuk laksanakan solat jenazah walaupun kita tak kenal. Kalau kita dah main, kita kenal ke tidak, takut bila masa kita orang tanya, kenal tak? Tak kenal lah, tak payahlah semayangkan jenazah. Kan? Semayang aja. Tapi selepas semayang akan ditanya kan, adakah jenazah ini baik? Kita tak kenal dia, jangan jawab, dah diam sudah. Jangan cakap tak baik pula, tak baik. Janganlah, tak kenal kan. Tak kenal, dia diam je. Dah, dia diam je. Jenazah ni baik ke tak baik ke, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau siapa yang keluarganya, yang ahli keluarganya, yang kenal dia, kita kenal jenazah ni baik, mungkin dia ada 60% baik, 40% yang tak baik, cakap tetap baik. Kan, tetap baik. Jangan cakap baik 60%, 40% tak baik. Jangan cakap itu ya. Baik je. Pasal jadi supaya penyaksian kita ni dapat membantu saudara kita. Kan, just imagine, just tell ourselves, satu hari nanti aku pun akan mati. Bayangkan kalau orang bercakap gitu. Jenazah ni 50-50 lah. Dia kadang-kadang baik, kadang-kadang dia tengok mood lah. Kadang-kadang tengok mood dia, kalau baik, baik lah. Kalau mood dia tak payahlah explain. Malaikat pun tak perlu nak explain kita. Baik, tak baik, tak baik. Tapi kalau tak baik, dia diam. Tak kenal, diam. Contohnya Jadi itu namanya solat jenazah yang perlu dilakukan. Okey, bila kita kata pasal kematian ini, ada dua doa yang saya nak kongsi bersama. Pertama, ni doa yang biasa kita baca selepas solat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ulang balik selepas saya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam kesudahan yang baik, ya Allah. Banyakkan baca doa ni. Mudah-mudahan bila kita dah sampai masanya, Allah matikan kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Tengah belajar, dulu dia orangnya tidur, dah meninggal rupanya. Contohnya kan. Cuma tengok orang sebelah, tengok dia tutup, dia diam dah. Kalau diam, gerak-gerak sikit, kejap, okey jap. Takut meninggal pula. Kan? Kalau dia tidur, baguslah dia kejutkan. Contohnya kan. Jadi itu lakukan insya-Allah. Okey. Second doa yang nak saya kongsi. Doa ini baik untuk kita baca ketika sebelum habis solat. Maksudnya kan kita habis solat kan dengan tahiyat akhir kan. At-tahiyatu sampai fil alamin innaka Hamidum Majid kan. Maknanya sebelum salam baca doa ini. Ataupun ketika sujud yang terakhir sebelum pergi tahiyat, sujud kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu selitkan doa ini, baru kita pergi ke tahiyat akhir. Allahu akbar. Maknanya ada dua choice. Sama ada the last sujud before tahiyat akhir, ataupun during the tahiyat akhir before salam. Doa yang Nabi SAW ajar adalah doa minta jauhkan daripada azab kubur, azab api neraka, fitnah hidup dan fitnah dajjal. Mari sama-sama baca, ulang balik selepas saya. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 perkara yang Nabi ajar kepada kita. Pertama, jauhkan aku daripada azab kubur. Ya, the moment kita meninggal, abang kakak dan rahmati Allah, kita belum tenang lagi dah. Kat kubur lagi Allah dah siksa bagi orang-orang yang harus mendapat siksaan. Satu.
Lepas itu minta pada Allah, selepas kubur masuk juga syurga ke neraka, minta pada Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Okey. Nombor 3, hidup ada fitnah. Orang boleh je fitnah kita. Minta pada Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah waktu hidup ni ya Allah. Selepas hidup ni, selepas kita meninggal, mungkin ada cita-cita lama kita. Mungkin ada cita-cita yang orang boleh jadikan sebagai fitnah. Contohnya cerita lama kita ke, ataupun keburukan kita ke, ataupun bila kita meninggal dalam keadaan tak baik, yang akan menanggung fitnah ni adalah keluarga kita. Contohnya kan, minta kepada Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah ni ya Allah. Yang keempat, jauhkanlah aku daripada fitnah Dajjal. Kalau umur kita panjang, sampailah hari kiamat, ya, sampailah hari kiamat nanti akan datangnya Dajjal, maka minta kepada Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah Dajjal ini. Ya, fitnah Dajjal ini ya. Jadi jaga-jaga. Yes, boleh. Kalau dah sambut, kalau kita dah saat kematian, kita paling-paling istighfar je lah. Tak ada doa apa-apa pun, dah tak ingat pun doa-doa tu. Kita cuma boleh istighfar. Banyakkan istighfar, banyakkan sangka baik pada Allah. Ya, kadang-kadang mungkin dalam saat itu, saya pernah baca satu kitab, saat itulah Allah menguji kita, menguji keimanan kita. Betul ke engkau ni semayang, kau tengok nak mati pun Allah uji kau. Contohnya kan, kau semayang, nak hidup pun, nak mati pun Allah susahkan. Kita pun, orang yang beriman ni pun akan fickle minded. Masya Allah, betul ke? Sebab yang akan menguji kita dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita down, adalah syaitan. Sebab jangan sendirian, jangan terlalu buat fikiran. Pasal the more kita fikir, the more syaitan yang akan datang. The more syaitan akan datang. Kadang-kadang kita merasakan, orang ni, kenapa orang ni dapat pujian, kenapa aku tak dapat pujian? Yang akan merosakkan kita adalah syaitan. Syaitan akan mengambil peluang itu untuk katakan, kau tengok, kau buat benda baik pun tak pernah ada orang hargai. Orang lain buat baik, orang hargai. Syaitan cuba menghasut kita supaya antara kita ada permusuhan. Okey, jadi fikir kat situ ya. Jadi ini doa yang kita boleh baca daripada zaman sekarang, daripada saat sekarang ini. Usahakan untuk tambahkan doa. Jadi kalau contohnya kita baca ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca ini, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Ustaz, boleh tak saya doa kuat, saya baca kuat? Boleh, dalam bahasa Arab boleh. Kalau Ustaz saya tak hafal bahasa Arab, saya boleh hafal dalam bahasa Melayu. Saya nak baca doa dalam bahasa Melayu. Itu you kena baca dalam hati. Because kita dalam sembahyang tak boleh doa selain daripada bahasa Arab. Jadi bila sujud, selepas Subhana rabbiyal a'la, nak dalam bahasa Arab, baca kuat tak ada masalah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr contohnya. Ataupun ketika kita tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Boleh, tak ada masalah, kerana kita doa dalam bahasa Arab. Tak tahu dalam bahasa Arab, again, Ustaz saya belum hafal dalam bahasa Arab, saya hanya boleh dalam bahasa Melayu. Boleh baca, tapi jangan disebutkan ya. Ustaz boleh tak saya baca doa ini selepas solat? Selepas solat dah habis sembahyang, boleh tak saya baca doa ini? Silakan, amalkan. Amalkan. Ya, saya selalu baca doa ini selepas saya baca Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ini dua doa. Selalunya saya akan baca, kalau ikutkan urutan siapa-siapa yang pernah ikut saya jadi imam kan, saya akan baca yang first Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka, semua inna nas'aluka lu. Lepas itu last baru Allahumma inna na'udzubika. Baru saya macam saya suka, okay, first inna nas'aluka, last inna na'udzubika. Contohnya saya suka macam itulah. Itu saya punya cara ya, saya punya cara. Tapi masing-masing ada cara masing-masing ya. Kadang-kadang kita cuma tahu baca apa yang kita nak baca, kita baca, tak ada masalah pun ya. Cuma saya suka macam itu, ikut urutan. Inna nas'aluka dulu, baru inna na'udzubika. Tapi kalau inna na'udzubika, this is one of the doa yang saya akan baca selepas solat. Selepas solat dah habis sembahyang baru saya akan baca. Boleh insya-Allah. Boleh? Ini sebagai amalan insya-Allah. Okey. Teruskan insya-Allah. Okey, solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya kalau orang dah buat, orang lain yang tak buat tak berdosa. Ya, kifayah daripada perkataan kafa. Kafa tu maknanya cukup.
Ya, orang yang dah buat dah mencukupi dah. Kalau dia fardu kifayah, kalau tak fardu kifayah, apa dah kata fardu? Apa lagi tu? Fardu ain. Kan? Kalau fardu ain maknanya setiap daripada kita kena buat. Itu beza dia. Ustaz, kenapa tak fardu ain Ustaz? Kak, kalau fardu ain Kak, parah kita Kak. Satu Singapura kadang-kadang satu hari 10 jenazah Kak. Kadang-kadang meninggalnya dekat west, kadang-kadang meninggal dekat east. Bayangkan kalau yang meninggal tu dekat east, kita tinggal west, kena pergi tak? Kena pergi pasal fardu ain? Kena pergi east. Lepas ni next jenazah kat mana pula? North, pergi north. Ramai-ramai pergi. Kan contohnya kan? Allah tahu kemampuan kita. Jadi Allah tahu, Allah cakap fardu kifayah. Tetapi kalau tak ada orang yang sembahyangkan jenazah, tak ada orang maknanya tak ada orang ambil kisah dan sebagainya, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Ya, ada orang meninggal, tak ada orang nak uruskan,